Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fairuz binti M. Azhar dan rakan saya bernama Alia Nashwa binti Ali. Jadi pada hari ini kami akan mempersembahkan sebuah video untuk ciri-ciri keutuhan wacana dalam artikel jurnal bahasa untuk penulisan akademik. Jadi jurnal bahasa yang kami kaji ini merupakan jurnal daripada Universiti Kebangsaan Malaysia yang bertajuk Sokongan dan halangan yang diterima oleh mahasiswa OKU bermasalah pendengaran di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Jadi apa yang dapat kami kaji untuk keutuhan wacana dalam jurnal bahasa ini hanya 6 jenis keutuhan wacana saja yang kami dapat keluarkan, di mana keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal, koheren dan kohesi serta juga sumber rujukan. Terdapat juga satu lagi keutuhan fonologi yang tidak dapat kami cari kerana keutuhan fonologi itu berkaitan dengan komunikasi antara dua orang yang berlainan. Jadi dalam jurnal bahasa ini tidak dapat kami keluarkan keutuhan fonologi itu kerana hampir 100% jurnal bahasa ini hanya menggunakan ayat penyata dan tiada ada komunikasi yang berlaku di dalam jurnal bahasa ini. Jadi apa itu keutuhan wacana? Keutuhan wacana merupakan wacana yang utuh merujuk kepada bentuk penulisan yang mempunyai dua ciri asas iaitu kohesi seperti ada kesatuan dan koheren seperti ada pertautan. Jadi apa itu konsep keutuhan wacana? Keutuhan wacana ini ia terhasil daripada suasana yang teratur dalam sesuatu wacana. Ciri ini amat penting disebabkan ciri ini memerlukan suatu percakapan atau tulisan iaitu wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat yang teratur. Jadi saya boleh menyerahkan kepada rakan saya Alia Nashwa untuk menerangkan jenis-jenis keutuhan wacana yang terdapat dalam jurnal bahasa ini. Terima kasih saudari Fairuz. Seterusnya saya akan menerangkan tentang jenis-jenis keutuhan wacana yang terdapat dalam jurnal bahasa ini. Saya mendapati bahawa terdapat 3 keutuhan wacana iaitu keutuhan wacana semantik, yang kedua keutuhan wacana leksikal dan yang terakhir keutuhan wacana gramatikal. Keutuhan wacana pertama yang saya akan terangkan adalah keutuhan semantik yang bermaksud jalinan makna di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Keutuhan semantik mempunyai 3 hubungan iaitu hubungan penekanan, yang kedua hubungan suasana dan perlakuan dan yang terakhir hubungan semantik umum. Hubungan semantik umum bercanggah kepada beberapa hubungan di dalamnya iaitu hubungan sebab dan tujuan, seterusnya hubungan sebab dan hasil dan terakhirnya hubungan sebab dan kesan yang saya boleh dapati dalam jurnal ini. Seterusnya saya mendapati terdapat 2 contoh ayat dalam hubungan sebab dan tujuan dalam jurnal ini. Contoh ayat yang pertama ialah, oleh itu, selain daripada jurubahasa isyarat, pelajar-pelajar bermasalah pendengaran juga memerlukan perkhidmatan tutor bahasa sebagai sebab untuk mengatasi isu kemahiran bahasa dan memberi keselesaan kerana ianya adalah salah satu keperluan kepada responden sebagai tujuan. Contoh ayat yang kedua ialah, ada kalanya responden perlu berulang-ulang kali menanyakan soalan yang sama sebagai sebab untuk mendapatkan jawapan yang jelas sebagai tujuan dalam hubungan ini. Di samping itu, bagi hubungan sebab dan hasil pula, saya mendapati satu contoh ayat dalam hubungan ini, iaitu pada mulanya responden menyatakan bahawa pada sesi temu duga yang pertama, untuk sebabnya responden tidak berjaya untuk mendapat tempat sebagai pelajar di UKM. Walau bagaimanapun, dia tidak berputus asa dan meneruskan keazamannya dengan membuat permohonan
permohonan rayuan kali kedua untuk memohon supaya ditempatkan di UKM. Beliau juga mendapatkan bantuan daripada guru sekolah dengan meminta tips-tips yang lebih baik dalam menghadapi rayuan kali kedua. Untuk hasilnya pula, beruntungnya responden telah percaya untuk menjadi pelajar Fakulti Pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, baik. Jadi untuk contoh yang ketiga, untuk hubungan sebab dan kesan. Jadi yang pertama ialah oleh yang demikian, institusi pendidikan, kementerian, guru, pelajar, pentadbir dan kaki tangan yang berkaitan perlu menyediakan akses sokongan yang mesra OKU sekaligus mendidik pelajar supaya mereka menjadi lebih kompeten seperti pelajar tipikal. Jadi di mana perkataan yang berwarna biru ada merupakan sebab dan perkataan berwarna merah adalah kesan. Di mana hubungan sebab dan kesan ini membantu para pembaca lebih memahami di mana perkataan berwarna biru ini adalah merupakan penyebab dan penyebab itu memberi kesan kepada ayat yang seterusnya, iaitu perkataan berwarna merah ini. Jadi contoh yang kedua, kesedaran yang dipupuk dan disemai dari awal akan membuahkan hasil yang mengganda kerana bersama-sama beroleh manfaat kepada di antara pelajar OKU dan rakan-rakan tipikal lain apabila masyarakat lebih memahami keperluan mereka. Untuk contoh yang kedua ini, perkataan berwarna ungu adalah sebab dan perkataan berwarna kuning adalah kesan. Untuk hubungan yang seterusnya ialah hubungan suasana dan perlakuan. Hubungan ini terdapat dua jenis, iaitu lokasi perlakuan dan arah perlakuan. Untuk lokasi perlakuan, contohnya adalah rakan-rakan banyak membantu responden dalam berkomunikasi dan berurusan di kaunter. Di mana lokasi untuk ayat ini, lokasi perlakuannya adalah di kaunter. Untuk yang seterusnya, arah perlakuan. Kadang-kala responden terpaksa menulis soalan di atas kertas semasa ingin bertanya dengan teman-teman sekuliah yang lain. Jadi dalam ayat ini, arah perlakuannya adalah di atas kertas. Hubungan ini adalah sebagai berfungsi untuk menunjukkan tempat perbuatan ataupun perlakuan untuk sesuatu perkara ataupun seseorang. Okey, hubungan yang terakhir adalah hubungan penekanan. Yang dapat saya keluarkan daripada jurnal bahasa ini adalah penekanan istilah, di mana contohnya pihak fakulti juga kurang peka dan memahami yang dialami oleh pelajar ini. Di mana di dalam ayat ini penekanan istilahnya adalah kurang peka. Okey. Jadi itu sahaja daripada yang dapat kami keluarkan untuk keutuhan semantik. Untuk keutuhan seterusnya adalah keutuhan gramatikal, di mana keutuhan gramatikal ini bermaksud hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Dia ada merupakan dua jenis, penanda rujukan, kata penghubung. Sebenarnya untuk keutuhan gramatikal ini dia ada lebih daripada dua, tapi hanya dua jenis saja yang dapat kami keluarkan untuk jurnal bahasa ini, kerana tak semua jenis keutuhan gramatikal digunakan dalam jurnal bahasa tersebut. Okay, jadi saya serahkan kepada rakan saya Aliana Shah untuk menerangkan jenis-jenis keutuhan gramatikal. Terima kasih Saudari Fairuz. Seterusnya, saya mendapati dua contoh ayat dalam penanda rujukan bagi keutuhan gramatikal ini. Ayat contoh yang pertama ialah perkhidmatan kaunseling sememangnya perlu bagi mahasiswa OKU IPTA. Hal ini bertujuan untuk mendorong mereka dalam memberi semangat dan nasihat berkaitan dengan pembelajaran dan individu. Dalam ayat ini, mahasiswa OKU IPTA dan mereka merupakan penanda rujukan. Di samping itu, bagi ayat contoh yang kedua, menurut Ebru pada tahun 2017, beliau menyatakan dalam hasil kajiannya bahawa korelasi positif yang signifikan akan terbentuk dalam kalangan pelajar OKU. Dalam ayat ini pula,
Ebru dan beliau merupakan penanda rujukan. Seterusnya, bagi kata hubung dalam keutuhan ini, saya mendapati 3 contoh ayat. Contoh ayat yang pertama ialah antara kategori yang didapati daripada kajian ini adalah sokongan yang diterima sebelum mendaftarkan diri ke UKM. Sokongan dan halangan yang diterima semasa berada di UKM dari segi akademik dan sosial, komunikasi, kewangan, proses pembelajaran. Seterusnya, contoh ayat yang kedua ialah, oleh itu rakan-rakan banyak menerangkan semula apa yang diperlukan dalam subjek atau kursus yang dipelajari. Kata penghubung dalam contoh ayat ini ialah oleh itu dan atau. Contoh ayat yang terakhir dalam kata penghubung ini ialah, saya rasa untuk kualiti pendidikan masa hadapan, universiti perlulah melantik penterjemah bahasa isyarat bagi memudahkan kami pelajar peka untuk memahami apa yang disampaikan dalam sebarang program, ucapan, kuliah dan mendapatkan maklumat. Dalam contoh ayat ini, saya dan kami merupakan kata penghubung. Seterusnya, pembentangan ini akan diteruskan oleh Saudari Fairuz. Okey, baik. Terima kasih Alia. Jadi untuk keutuhan leksikal ini sebenarnya kami hanya dapat menjumpai 2 jenis, iaitu pengulangan kata dan sinonim. Kerana keutuhan ini agak sukar sikit untuk kami jumpa dalam jurnal bahasa tersebut, kerana dia, penulis tidak berapa menerapkan keutuhan ini dalam jurnal bahasanya. Jadi kami hanya dapat jumpa satu jenis contoh untuk bagi satu jenis keutuhan leksikal. Okey, untuk pengulangan kata, yang kami dapat hanyalah satu, iaitu kajian ini mempunyai beberapa batasan. Antaranya adalah kajian ini hanya melibatkan pelajar yang mengalami masalah pendengaran yang menuntut di sebuah IPTA sahaja, iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Jadi untuk pengulangan kata ini ini menyampaikan dalam satu perenggan ataupun dalam satu ayat itu terdapat satu perkataan yang diulang ataupun diulang dalam ayat dan perenggan tersebut. Hal ini kerana penulis mahu membuatkan perkataan tersebut sebagai subjek utama dan memberi signal kepada para pembaca yang mereka mahu menekankan perkataan itu dalam ayat ataupun perenggan tersebut. Jadi untuk contoh ayat ini adalah perkataan kajian. Jadi penulis mengulang kata kajian ini sebanyak 2 kali dalam satu perenggan. Okey, untuk contoh yang kedua, iaitu sinonim. Jadi sinonim ini kami juga hanya dapat jumpa satu, iaitu kajian juga mendapati responden mengharapkan bantuan dan bergantung kepada rakan-rakan dalam mendapatkan sebarang maklumat yang berkaitan kerana kemudahan ini tidak disediakan oleh pihak IPTA. Oleh itu, pihak IPTA perlu cakna dan mengambil peranan dalam membantu menyediakan kemudahan-kemudahan kepada pelajar OKU. Jadi sinonim ini bermaksud dua perkataan yang berlainan tetapi mempunyai maksud yang sama. Untuk perenggan ini, kami menjumpai perkataan mendapatkan dan mengambil. Jadi mendapatkan dan mengambil itu mempunyai maksud yang sama. Dalam satu perkataan itu, penulis menggunakan dua perkataan yang berbeza, tetapi memberi maksud yang sama bagi bagi menampakkan dalam perenggan itu lebih kemas dan lebih teratur dan juga lebih nampak dibaca dengan baik.
Jadi sebenarnya sinonim ini banyak membantu dalam penulisan akademik untuk kehutan leksikal, di mana contohnya saya berikan contoh perkataan menyepak dan menampar, iaitu kita tahu menyepak dan menampar ini adalah satu perbuatan di mana kita memukul seseorang itu pada muka menggunakan tapak tangan. Jadi menyepak dan menampar itu adalah sinonim. Okey, untuk keutuhan yang seterusnya adalah keutuhan kohesi dan koheren. Apa itu kohesi? Apa itu koheren? Jadi kohesi memberi maksud membawa keserasian hubungan antara unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesuatu wacana untuk menghasilkan wacana yang lengkap. Kohesi ini kita boleh lihat melalui hubungan antara suatu perkataan, frasa atau ayat dengan perkataan, frasa atau ayat lain dalam wacana yang sama. Untuk koheren pula, ia memberi maksud kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadikan teks itu bermakna. Jadi penggunaan kohesi dan koheren dalam jurnal bahasa yang kami kaji ini agak baik kerana kami dapat lebih daripada satu untuk contoh-contoh kohesi dan koheren ini. Jadi kohesi ini mempunyai 4 jenis pengulangan dan penggunaan. Jadi yang pertama ialah pengulangan kata atau frasa, penggunaan kata ganti, penggunaan kata hubung dan juga penggunaan acuan atau perujukan kata. Jadi untuk pengulangan kata atau frasa, contoh untuk pengulangan ini adalah pada tahun 2016 JARKST telah membuat satu kajian di Pusat Pengajian Tinggi ke atas pelajar OKU terhadap pengalaman pelajar OKU di institusi pengajian tinggi IPTA dan mendapati ketidaksamarataan terhadap pelajar OKU. Jadi apa yang boleh difahamkan dengan pengulangan kata dan frasa ini? Kita boleh lihat perkataan berwarna oranye iaitu pelajar OKU diulang-ulang di dalam ayat ini seperti mana keutuhan leksikal, iaitu keutuhan leksikal pengulangan kata. Jadi untuk pengulangan kata kohesi ini adalah sama seperti pengulangan kata keutuhan leksikal. Okey, untuk seterusnya penggunaan kata ganti. Pelajar OKU juga menyatakan SPS Disability Support Service lebih banyak membantu berbanding dengan pejabat ataupun staf sokongan yang tidak membantu. Mereka menyatakan juga bahawa mereka perlu mengulang berkali-kali kepada pihak fakulti untuk mendapatkan maklumat atau bertanyakan soalan berkaitan pembelajaran mereka. Jadi apa yang boleh kita faham untuk penggunaan kata ganti ni? Jadi untuk paragraf ini, perkataan subjek utamanya adalah pelajar OKU. Jadi pelajar OKU ini digantikan perkataannya jadi kata ganti kepada mereka. Jadi kita boleh lihat dengan perkataan yang berwarna hijau itu pelajar OKU, mereka dan mereka. Jadi itu adalah penggunaan kata ganti dalam paragraf ini. So, saya serahkan kepada ahli Anasha untuk menerangkan penggunaan kata hubung dan penggunaan acuan rujukan kata. Terima kasih Saudari Fairuz kerana telah memberi peluang sekali lagi kepada saya untuk menyambung pembentangan ini. Seterusnya, terdapat juga penggunaan kata hubung dalam kohesi bagi jurnal ini. Contoh ayat yang saya dapati ialah, namun, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh pihak universiti kurang memenuhi keperluan pelajar kurang upaya, khususnya yang mengalami masalah pendengaran yang mesra OKU. Lebih menimbangkan lagi, kekurangan-kekurangan yang dibincangkan ini dikenal pasti menjadi ancaman kepada kemenjadian mahasiswa yang proaktif semasa berada di universiti. Selain itu, kajian mendapati
Pelajar OKU bermasalah pendengaran di UKM menghadapi halangan yang besar dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta kemudahan mengakses maklumat. Dalam ayat ini, koherensinya adalah namun lebih membimbangkan lagi dan selain itu. Di samping itu, saya juga mendapati penggunaan acuan ataupun rujukan kata dalam koherensi ini. Contoh ayat yang diberikan ialah, sebagai pelajar OKU yang menuntut di institusi pengajian tinggi IPTA, responden menyatakan dia mengalami sedikit kesukaran sepanjang berada di UKM. Penggunaan acuan dalam ayat ini ialah responden dan pelajar OKU. Akhir sekali, bagi koheren dalam jurnal ini, contoh ayatnya ialah golongan OKU mempunyai hak sosial untuk mendapat akses dan ekuiti dalam pendidikan. Jaminan kepada akses dan ekuiti dalam pendidikan merupakan salah satu kaedah utama untuk memperkasakan golongan OKU di negara kita. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab pihak IPTA untuk memenuhi hak sosial golongan OKU dengan menyediakan persekitaran mesra OKU dan perkhidmatan sokongan secara percuma. Bukan itu sahaja, setiap mahasiswa dan pihak pentadbir di IPTA perlu lebih cakna terhadap keperluan golongan OKU di IPTA kerana ketidaksamarataan boleh menyebabkan proses kualiti hidup golongan OKU terabai. Untuk slide yang seterusnya, kami telah melampirkan beberapa sumber rujukan yang telah kami temukan sepanjang tugasan ini dilaksanakan. Pertama, hasil penulisan didapati dari Armstrong, Derry and Annette Kendroff pada tahun 2012 yang bertajuk Inclusion in Higher Education, Issues in University School Partnership, International Journal of Inclusive Education 16. Rujukan ini merupakan jurnal atas talian. Yang kedua, hasil daripada Bell D. Carl A. and Swart E. pada tahun 2016 yang bertajuk Students with Hearing Impairment at a South African University, Self-Identity and Disclosure, African Journal of Disability 1-9. Rujukan ini juga merupakan rujukan jurnal atas talian. Yang ketiga, hasil penulisan daripada Belty pada tahun 2013 yang bertajuk Investigating Teaching and Learning Support for Students with a Hearing Impairment at a University in the Western Cape, unpublished PhD thesis, University of Stellenbosch. Rujukan ini merupakan rujukan jurnal atas talian. Yang keempat, penulisan hasil juga daripada Barnard Bragg, Lucy, Ian Lichtengerger and William Y. Land pada tahun 2010 yang bertemakan Accommodation Strategies of College Students with Disabilities, The Qualitative Report 50. Rujukan ini merupakan laporan. Yang keenam, Claiborne, Lisby, Sue Comfort, Eva Gibbon and Alexandra yang bertemakan Supporting Students with Hearing Impairments in Higher Education, Social Inclusion or Cole Comfort, International Journal of Inclusive Education 15. Rujukan ini juga merupakan rujukan jurnal atas talian. Okey, baik. Untuk sumber rujukan yang ketujuh, rujukan ini juga merupakan jurnal yang diambil daripada internet, iaitu Journal of Learning Disabilities, di mana ia bertajuk Disconstructing Barriers, Perception of Students Labeled with Learning Disabilities in Higher Education, yang ditulis oleh Dan Hart dan Hazel pada tahun 2008. Yang ke-8, ini juga merupakan salah satu kajian iaitu Studies in Higher Education
29 yang ketiga daripada muka surat 303 hingga 318, yang di mana bertajuk Barriers to Learning, a Systematic Study of the Experience of Disabled Students in One University, yang ditulis oleh Fuller, Mary, Mick Haley, Andrew Bradley and Tim Hall pada tahun 2004. Okey, untuk yang ke-9, ini juga merupakan jurnal daripada internet yang bersama Disability and Society, yang ditulis oleh Good and Jackie pada tahun 2007, yang bertajuk Managing Disability, Early Experience of University Students with Disabilities. Okey, untuk rujukan yang ke-10, jurnal ini bertajuk A Synthesis of Instructional Strategies in Your Science Education Literature that Address Barriers to Inclusion for Students with Disabilities, yang merupakan Journal of Geoscience Education. Penulisnya adalah Ivan G. Terabajel, Anita M. Marshall and Christopher L. Atchison pada tahun 2017. Untuk rujukan yang ke-11, ini juga merupakan salah satu jurnal, iaitu International Journal of Inclusive Education, yang bertajuk Voices of University Students with Disabilities, Inclusive Education on the Tertiary Level, a Reality or a Distant Dream. Penulisnya merupakan Iva Stranova, Venda Hejikova and Lia Kebetonova pada tahun 2015. Bagi rujukan yang terakhir, ini juga merupakan salah satu international journal yang bertajuk Disabled Student Experience of Higher Education in Sweden, the Czech Republic and the United States, a comparative institutional analysis, yang ditulis oleh Ulrika Jagestig Berggren, Diana Rowan, Eva Bergbeck and Barbara Blomberg pada tahun 2016. Okey, baik, itu saja ke-12 sumber rujukan yang kami perolehi daripada jurnal bahasa tersebut. Jadi itu, saya rasa itu saja daripada kami. Terima kasih kerana menonton dan memahami ciri-ciri keutamaan wacana yang dapat kami kaji daripada jurnal bahasa yang kami jumpa di internet. Jadi itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.